Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Alamaya, seperti mana saya janjikan pada tuan-tuan, saya akan sebuat satu audio baru, iaitu audio yang kedua, iaitu mengenai persoalan yang disoal oleh saudara Cik Yus, iaitu seorang Melayu yang telah murtad, keluar pada agama Islam, convert kepada agama Kristian. Dan persoalan Cik Yus itu saya terus direct kepada persoalan Cik Yus, iaitu Cik Yus mengatakan umat Islam, menyerang umat Islam dengan mengatakan bahawa umat Islam ini solat mereka menyembah batu atau menyembah Kaabah, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang Islam tidak dilarang untuk melakukan penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Dan kita kalau kita lihat tuan-tuan, Cik Yus, daripada kita belajar dulu, daripada kita solat rendah dulu, daripada kecil dulu sehinggalah kita dewasa, ibu bapa kita, guru kita, ustaz kita, tuan guru kita hanya menyebut sembah Allah Subhanahu wa taala. Cumanya Kaabah ini sebagai kiblat ataupun disebut sebagai panduan ke arah ke panduan kepada Masjidil Haram. Dahulunya sebelum ke arah ke Masjidil Haram, kita umat Islam selama lebih kurang 14 hari pada awal kita melaksanakan ibadat solat, lebih kurang 14 hari kalau silap saya, kita menghadap ke arah Baitul Maqdis. Bila Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis, maka datangnya orang kafir, mengatakan, orang Yahudi mengatakan mengatakan kalau Muhammad ini menyembah bersolat ke arah ke Baitul Maqdis sama serupa kami, sama seperti kami. Apa bezanya agama Muhammad dan agama kami, kata orang Yahudi. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipindahkan daripada Baitul Maqdis ini berpindah kepada Masjidil Haram. Maka saya nak buat satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT, sebentar saya tengok dalam Quran. Allah SWT berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Sadaqallahul azim. Ayat ni nak menunjukkan kepada kita umat Islam menghadap ke arah kiblat ini bukannya arahan Nabi SAW, tetapi arahan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca sikit makna dia. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dan daripada mana? Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, maka hadaplah muka kamu ke arah kepada Masjidil Haram. Dan sesungguhnya wa innahu lal haqqu min rabbik, bahawa sesungguhnya ini adalah arahan Tuhan kamu yang amat benar. Ini adalah arahan Allah yang sebenar-benarnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Taala Maha mengetahui apa yang kamu buat. Ini arahan Allah Subhanahu wa taala, bukannya arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi sengaja nak arah ke Masjidil Haram. Dan andainya kalau Cik Yus kata orang Islam menyembah Kaabah, kalaulah betul ini dalil naqli, kita kena ingat bahawa orang Islam ni berpegang pada dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli dalil wahyu, iaitu Al-Quran dan hadis. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman, wahai ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul. Patuhlah kamu pada Allah dan patuhlah kamu pada Rasul. Ini ayat yang menunjukkan bahawa umat Islam, orang Islam ada dalil naqli, dalil itu melalui Al-Quran dan dalil daripada hadis Nabi SAW. Dan kemudian kalau Cik Yus kata orang Islam ni menyembah batu, kalau betul orang Islam menyembah batu, nescaya pastilah di rumah-rumah orang Islam akan ada apa? Akan ada patung-patung replika Kaabah. Kan? Akan ada patung-patung replika Kaabah. Sebab bila mana nak solat, maka orang Islam akan letakkan patung replika Kaabah di depan dia. Sebab dia kata, kalau Cik Yus kata, dia orang Islam ni solat menyembah batu, menyembah Kaabah. Menyembah Kaabah. Kan? Jadi
kenyataan Cik Yus ni sama sekali tidak tepat. Kerana orang Islam hanya mengarah ke arah Kaabah, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita sembah Kaabah? Sebab apa kita mengarah ke arah Kaabah? Sebab ini adalah arahan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang saya bacakan tadi, dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa innahu lal haq min rabbik. Ini adalah arahan Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Dan seterusnya. Dan Cik Yus kata, Cik Yus kata orang Islam solat 5 waktu sebenarnya bukan menyembah Allah tetapi menyembah Yesus. Menyembah apa? Yesus. Sebab waktu solat Isya, solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib, solat subuh dan sebagainya adalah peristiwa yang berlaku, peristiwa salib yang berlaku kat atas Yesus. Cik Yus sebut apa nama, saya dah tulis sikit sebab kadang-kadang saya tak ingat juga. Cik Yus sebut waktu Isya itu waktu di mana Yesus itu ditangkap. Kan? Waktu Isya adalah waktu di mana Yesus ditangkap. Dan yang kedua, waktu Isya, waktu ditangkap, waktu subuh, waktu dihadapkan ke Pilatus. Yesus ini dihadapkan ke Pilatus. Dan yang ketiga, waktu zuhur, waktu Yesus disalib di tiang salib. Dan waktu asar, waktu Yesus mati, dan waktu maghrib, waktu ditanam. Kan ni kenyataan Cik Yus mengatakan bahawa solat Isya itu solat orang Islam itu sebenarnya peristiwa yang berlaku kepada Yesus. Saya tegaskan di sini bahawa itu kenyataan Cik Yus sama sekali tidak betul dan tidak tepat. Kan? Sama sekali tidak betul dan tidak tepat. Kenyataan ni punggah. Kan? Punggah sikit kan. Jadi apa dia? Cik Yus, kita tengok solat kita, solat orang Islam ni, solat 5 waktu ni telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Allah Taala telah terangkan dalam Al-Quranul Karim. Cik Yus ada beritahu dalam video-video Cik Yus, dia beritahu solat Isya ada, solat Asar ada, solat subuh ada, solat solat apa lagi? Cuma solat Zuhur tak ada. Saya bawa kat Cik Yus supaya Cik Yus faham, Cik Yus faham dengan dalil Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam surah Al-Isra. Kita tengok surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan kemudian Allah Taala menyebut dalam ayat yang dalam surah Isra ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis salah aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda. Ni Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tuhan kata apa? Dirilah olehmu akan sembahyang ketika gelincirnya matahari. Ketika gelincirnya matahari ni Cik Yus, gelincir matahari bukan waktu malam, gelincir matahari ni waktu zuhur. Solatlah kamu, dirilah kamu solat setelah mana gelincirnya matahari. Bila gelincirnya matahari, macam mana kita nak tahu gelincir masuk waktu zuhur ni? Kata Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW. Hadis ni terbagi pada 3, iaitu sama ada iqrar lisan daripada lisan Nabi, ataupun daripada perbuatan Nabi, ataupun daripada akuan Nabi SAW. Ini adalah hadis. Kan? Jadi macam mana kita nak tahu kata waktu masuknya waktu zuhur? Sebab Al-Quran sebut apa? Aqimis salah tadiluluki syamsi ila ghasaqil lail. Kan? Al-Quran sebut apa? Laksanakanlah kamu solat setelah mana gelincirnya matahari. Gelincirnya matahari ni, kalau matahari tegak, ni tegak. Gelincir sedikit daripada tegak tadi. Kalau kalau kita kata masuk waktu zuhur ni, kalau kita letak kayu di tengah waktu tengah hari, maka ada bayang sedikit, sejengkal, melebihi sejengkal daripada bayangan tadi, maka masuknya waktu zuhur. Kan ni dalil yang mengatakan masuknya solat waktu zuhur sehinggalah terbenamnya sehinggalah waktu malam. Fil laili, waktu malam kita kata Cik Yus pun akui kata waktu Isya.
Kan? Dan kemudian Tuhan sebut pula pada waktu subuh dalam ayat-ayat yang lain. Allah menyebut waktu subuh, solatul wusta, waktu itu solat asar dan sebagainya. Dan kemudian dan ayat yang lain Allah Taala menyebut aqimis solat, inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Laksanalah kamu akan ibadat solat. Orang Islam melaksanakan ibadat solat daripada waktu-waktu yang tertentu, waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi Muhammad reka, tapi yang ni telah disyariatkan ataupun telah termaktub dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang Islam ni solat bukan disebabkan peristiwa salib. Peristiwa salib. Cik Yus, bukan sebab peristiwa salib. Sebab kalau Cik Yus kata peristiwa salib, Cik Yus sebut peristiwa salib, kata solat ni disebabkan peristiwa salib. Sebenarnya kenyataan tu memang tidak tepat. Sebab dia apa? Sebab kalau kita tengok peristiwa waktu subuh ni, Nabi SAW merangkumi amalan-amalan para nabi-nabi yang terdahulu. Dalam agama Islam ni syumul, komplit, tepat, sempurna, menggembelingkan amalan-amalan nabi-nabi yang terdahulu, syariat-syariat nabi yang terdahulu dimasukkan ke dalam agama Islam. Dalam agama Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu lebih tepatlah Cik Yus, lebih tepat. Yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa dia? Contohnya waktu subuh. Waktu subuh, amalan waktu subuh, solat subuh ni, solat subuh 2 rakaat ini diamalkan, dilakukan oleh Nabi Allah Adam AS setelah mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi. Daripada syurga daripada diturunkan Nabi Allah Adam AS ke bumi, dan pada waktu itu dalam keadaan gelap gelita, Nabi Allah Adam rasa risaunya amat sangat, dan kemudian sehinggalah masuknya terbitnya fajar matahari. Maka Nabi Allah Adam AS melihat sinar cahaya dan sebagainya. Nabi Allah Adam bersyukur dengan bertasbih dengan berzikir kepada Allah SWT. Zikir ni Cik Yus, bukan semestinya zikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, bukan. Zikir ini di konteks yang besar, zikir yang besar ni, zikir yang besar itu solat. Kan. Cik Yus boleh tengok dalam kamus, Dewan Bahasa dan Pustaka, makna solat. Solat dari segi bahasa pada doa. Solat dari segi bahasa adalah doa. Dari segi syarak, apa dia? Solat itu bermula dengan takbir, berakhir dengan salam, dan melaksanakan segala tuntutan rukun dan tuntutan syarat, mengikut syarat-syarat tertentu dan rukun-rukun yang tertentu. Kan, ni. Dan kemudian Nabi Allah Adam AS solat 2 rakaat. Jangan tanya pula Nabi Allah Adam solat baca Fatihah ke? Kan? Sebab syariat yang berbeza-beza. Daripada Nabi Allah Adam AS sehingga Nabi Muhammad SAW, semuanya datang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasul, tak lain dan tak bukan menegakkan syariat, menegakkan apa? Tauhid illallah, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan, mengesahkan Allah satu. Mengesahkan Allah satu. Tak ada Tuhan anak, tak ada Tuhan ibu, dan tidak ada Tuhan bapa. Kan? Yang hanya ada hanyalah Tuhan yang satu daripada Nabi Allah Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW, semuanya datang daripada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat waktu zuhur, dia yang dilaksanakan solat itu, solat waktu zuhur diambil peristiwa Nabi Allah Daud AS. Solat waktu asar diambil peristiwa Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi Allah Sulaiman AS. Dan waktu maghrib dia ambil peristiwa Nabi Allah Yaqub AS melaksanakan ibadat solat. Solat dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Aisyah dia mengambil peristiwa Nabi Allah Yunus AS melaksanakan ibadat solat. Tidak ada kaitan dengan peristiwa Yesus. Tidak ada kaitan dengan peristiwa Yesus. Dan kita kata apa? Yang Cik Yu kata, mana ada nabi-nabi yang terdahulu mengucap 2 kalimah syahadah? Kan? Cik Yu kata Nabi terdahulu tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Memanglah Nabi terdahulu mana ada tidak mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan lagi, belum ada lagi. Maka nabi-nabi yang terdahulu melaksanakan syariat-syariat yang dituntut kata mereka. Kita tengok kita tengok surah Al-Imran, kita tengok yang mengatakan menyaksikan bahawa, yang mengatakan bahawa segala nabi ini semuanya datang adalah kerana datang melaksanakan, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam lah. Islam, cuma syariat yang berbeza-beza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq
wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ni Allah SWT dah sebut. Tuhan sebut apa? Tuhan sebut, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Ismail AS, Nabi Allah Ishaq AS, Nabi Allah Yaqub AS dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi-Nabi Musa, kepada Nabi Allah Musa AS dan Nabi Allah Isa AS, dan sekalian Nabi-Nabi dari Tuhan mereka, dan kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah kami berserah diri sebagai orang Islam. Ini ayat Allah SWT beritahu Nabi. Kita percaya Nabi Allah Isa AS adalah Nabi. Seorang Nabi dan seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT dan diberikan kitab Injil, bukan diberikan kitab Bible. Kan? Tidak diberi kitab Bible. Nabi Allah Isa AS diberikan kitab Injil. Sebab apa saya kata Nabi Allah Isa diberi kitab Injil, tidak diberi kitab Bible? Kitab Bible kita tanya, kitab Bible siapa yang menulis kitab Bible? Siapa yang penulis kitab Bible? Tuan-tuan, Cik Yus, siapa yang penulis kitab Bible? Bukan datang daripada Nabi Allah Isa AS. Contohnya kita kata, Nabi Allah Isa AS, Cik Yus kata Nabi Allah Isa AS mengampunkan, rela dirinya disalib untuk memberi pengampunan kepada umat-umat dia. Tak lain dan tak bukan, kenapa Nabi Allah Isa kecewa dengan umat dia? Pastilah Nabi Allah Musa, Nabi Yesus kecewa dengan umat dia, kerana umat dia tak nak ikut perintah dia, tak nak ikut arahan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan dia sebagai rasul. Maka umat dia mungkin sesat dan sebagainya, dia kecewa. Jadi macam mana nak buat? Dia mensalibkan diri dia. Tetapi kenyataan Cik Yus dalam video-video yang lepas, Cik Yus mengatakan apa dia? Waktu Isya, iaitu waktu di mana Yesus ditangkap. Bila ditangkap ni maksudnya apa? Bila ditangkap ni bermaksud orang yang lari daripada dikejar. Kan? Betul tak? Orang bila dia lari, kita kejar, kita tangkap dia. Itu panggil tangkap. Sebab dia lari. Tapi kalaulah dia ni tidak lari, dia jemput kita. Ambil dia, pergi salib. Bermaksud, Yesus ini tidak rela diri dia disalib. Dan kemudian peristiwa yang kedua, selepas ditangkap, Cik Yus menyebut pada waktu subuh dihadapkan ke Pilatus, dihadapkan ke Pilatus. Diperbincangkan apa hukuman yang nak dihukumkan kepada Yesus. Kemudian barulah pergi ke salib. Kalaulah orang yang merelakan diri dia disalib, perlu diperhitungkan tak? Perlu diadili tak? Tak perlu. Sebab dia ni perlu dia merelakan diri dia disalib. Salib ajalah. Sebab dia salib, dia nak bagi umat-umat dia yang beriman dengan Yesus ini diampunkan dosa. Perlu tak? Tak perlu. Jadi kenyataan Cik Yus tadi dah bertentangan dengan kenyataan Cik Yus, bertentangan dengan apa? Dengan kitab Bible tu sendiri. Contoh Bible, kita kata Bible. Kenapa ada Bible baru dan Bible lama? Kenapa ada Bible baru dan Bible lama? Dan kebanyakannya padri-padri Kristian tidak membenarkan penganut-penganutnya membaca Bible lama. Sebab Bible lama hanya mengatakan Tuhan itu hanya satu. Tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan ibu, dan tidak ada Tuhan bapa. Hanya dalam Bible barulah ada tiga Tuhan, Tuhan anak, Tuhan ibu dan Ruhul Kudus. Kan? Tuhan bapa, kita sebut Tuhan bapa lah, senang. Kan? Baru ada. Kenapa? Siapa yang karang? Siapa yang tulis kitab ni? Siapa yang tulis Bible ni? Pastinya bukan daripada Nabi Allah, bukan daripada Yesus, ataupun bukan daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Tetapi Al-Quran ini ditulis di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia baca ayat yang sama, dan kita hari ini baca ayat yang sama. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada 1400 tahun dulu, hari ini pun jugalah kita baca ayat yang sama, huruf yang sama, surah yang sama, Quran yang sama. Tidak ada Quran baru dan tidak ada Quran lama. Cuma cetakan sajalah, cetakan baru, cetakan lama. Kan? Jadi, mana yang lebih tepat? Maka tak lain dan tak bukan itu agama Islam. Tak lain tak bukan itu agama Islam.
Sebab Allah Taala dah kata, telah berfirman dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani itu selagi mana kamu tidak ikut jejak langkah mereka. Mereka ni tidak akan berputus asa, akan menggoda kamu supaya kamu ni keluar daripada agama Islam masuk pada agama mereka. Ni dan persoalan Cik Yus yang Cik Yus bagi soalan Cik Yus tadi ni adalah soalan yang dah biasa. Soalan-soalan yang bocor, yang soalan bocor yang selalunya diwar-warkan ataupun selalunya disoal oleh padri-padri ataupun pastor-pastor Kristian menyerang umat Islam, mengatakan menyembah batu dan sebagainya. Dan kalau kita kata menyembah batu, sudah pastilah orang Islam akan pakai kalung yang ada replika Kaabah. Kan akan pakai kalung yang ada replika Kaabah sebab dia menyembah batu. Seperti mana orang Kristian, orang Kristian ada kalung yang kalung yang replika kayu salib, kan diletakkan di dada mereka. Sebab dia apa? Sebab mereka menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Bukan mereka menyembah Tuhan yang Esa. Kan, bukan menyembah Tuhan yang Esa. Kita menyembah Tuhan yang Esa. Di mana kita berada saja kita boleh menyembah Allah SWT. Cuma kita menghadap ke arah ke Baitullah, seperti mana Allah Taala menyebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, andainya hamba-Ku bertanya tentang diri aku, maka beritahulah pada mereka bahawa sesungguhnya aku di dekatnya mereka. Aku ni dekatnya mereka. Dekat macam mana? Kata ulama, dekat ini seperti mana lebih dekat daripada orang marih kita. Lebih dekat daripada orang marih. Macam mana? Wallahu a'lam bisawab. Tapi yang pentingnya kita solat bukannya menyembah batu, dan bukan orang Islam solat bukan menyembah batu dan bukan menyembah Baitullah, dan solat orang Islam bukannya berdasarkan peristiwa salib Yesus, tetapi digembelingkan digembelingkan amalan-amalan nabi-nabi yang terdahulu diamalkan dalam agama Islam. Sebab dia apa? Sebab nabi-nabi yang terdahulu pun juga datang mereka menegakkan tauhid illallah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cumanya berlainan syariat yang berbeza-beza mengikut kepada nabi-nabi dan sebagainya. InsyaAllah setakat itu dulu tentang soalan yang pertama Cik Yus tentang solat. Saya harap Cik Yus faham, dan Cik Yus ada beberapa soalan yang saya ajukan tadi dalam radio tadi. Kalau Cik Yus tengok dan Cik Yus boleh jawab soalan ni, dan mudah-mudahan kita ada communication agak-agak semoga Cik Yus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ni milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya boleh menyampaikan sekadar ilmu yang Allah Taala beri kepada kita, dan hidayah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah ada audio yang akan datang, saya akan memperjelaskan lagi persoalan Cik Yus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa diri dia tidak selamat, dan kemudian Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh umat dia bersalawat ke atas Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad tahu kata dia ni tidak selamat, dan minta umat-umat dia tolong doa dekat dia supaya Nabi Muhammad ni selamat. Ni persoalan ni saya akan jawab pada audio yang ketiga lagi insya-Allah. Dan saya doa supaya Cik Yus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekalian orang Islam diberikan tetapkan ketakwaan, dan dibimbing ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.